Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imaduddin wa ja'alaha mi'rajal lis-salikin wa ja'ala qurrata 'ainin fil musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi la tahmilna wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna fahma wa ilma wa hikmata wa 'aqla. Assalamualaikum ya Allah. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna min rahmah wa zidna ilma wa zidna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih al-azim. Dzikir baina dzikr wa tanfa'u bi peringatan semuanya berada itu bermanfaat. Alhamdulillah, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan taufik hidayah yang Allah Taala berikan kepada kita. Kita ada sedikit itu tazkirah ataupun peringatan bersama melalui qala Allah, juga melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung balik kaitan kita membina ini, kaitan hak saudara Islam kita, mana hak kita mengambil berat. Begitu juga kita mendoakan sahabat saudara kita, apatah lagi yang berada dalam kesusahan, utamanya kita tengok di Palestin, saudara kita. Itu juga mana-mana yang kita doa kepada Allah SWT, Allahumma ra'ana al-bala wal-waba al-fahsya ma dhahara minha, apa yang zahir wa batan, min baladina hadha khassah, ketika kita min baladil mu'min amah, dan negara-negara Islam diuji dengan berbagai masalah, berbagai dengan ujian-ujian. Tentu saudara-saudara kita di sana, Allah Ta'ala memudahkan urusannya, diberi kesabaran, diberi ketenangan, dimudahkan segala urusannya. Dan kita tengok pada bab ni hak mendoakan saudara sahabat kita dah habis. Begitu juga ada di sana hak kita, iaitu pada Quran panggil keunggulan, janji ikhlas di umrah ini, iaitu kita tidak bila kita berkawan, bersaudara, tidak boleh ada sifat apa disebut hasad, dengki. Inilah yang dilarang. Bukan dalam syair sebelum kita sebut, innal kiram idza ma hayyisaru dzakaru. Manusia beriman bila dalam kemewahan, dia teringat, dia sentiasa teringat. Man kana ya'laquhum bil manzil khashib, dia teringat kawan yang bersama di dalam rumah yang buruk. Ini istilah rumah yang buruk, kita boleh faham. Ini dulu kita susah bersama, dan sekarang kita senang, ataupun saudara kita itu dalam keadaan susah lagi, maka kita tetap ingat bahawa kita dulu pun dalam keadaan begitu. Kita susah begitu juga. Jadi dapat masa ini, sebab itulah kita tengok
sebagaimana tersebut Ghazali rahimahullah ta'ala, banyak kata-katanya, walaupun dia bukan nisbah alim dalam ilmu tasawuf sahaja, tetapi ilmu lain, ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu hadis, tapi dia suruh dengan ilmu tasawuf, kerana ilmu tasawuf ilmu orang yang merasai, orang yang zuqu, dirasai kesusahan, maka lahirlah kesedaran berharap, bergantung hanya senyap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kalimah-kalimah ataupun kata-kata saudara kita mujahidin di Palestin, apatah lagi disebut Al-Qassam, dengan kata-kata semangat dia, maknanya dia penuh yakin. Maknanya kita bersedialah kekal kabul masing-masing, kerana kita tidak lama dah untuk memasuki Masjidil Aqsa. Itu kata-kata yang memberi semangat, keyakinan tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dikuasai tadi. Ia tidak berlaku dibuat-buat, dia berlaku hanya orang yang merasai, dia akan tahu keadaan itu. Dan keyakinan itulah Allah Ta'ala kata, bila keyakinan tinggi kepada Allah, maka semua makhluk yang lain dia sangat halus, semua kecil. Inilah hebatnya apabila Allah Ta'ala pimpin seorang itu. Dan apa yang kita sebut ialah, bila kita duduk dalam keadaan kesusahan, lalu kita bertukar menjadi orang yang senang, maka Ustaz rahimahullah ta'ala berperingatan kepada kita, jangan kita lupa keadaan kita dulu. Dan hakikatnya kita ni memang hakikat, hakiki memang kita miskin, memang berasal pada apa-apa. Bukti ialah bila seorang itu meninggal, meninggal dunia, semua harta sekali dia jangan tinggal. Dan anda ketahui bahawa pengertian keunggulan itu bukanlah bila menyujui rakan yang melakukan perkara batil. Maknanya kita nak jaga keunggulan sana persaudaraan kita ni, sehingga kawan kita buat maksiat kita boleh terima. Kita dengar je, ikut je. Ni kalau salah tetap salah. Ini yang berlaku. Ini panggil terpaksa ikut. Kita tengok dalam kalimah sekarang ni pun begitu. Bila orang bercakap berkaitan dipanggil berkaitan takbir, ahli kalimah yang beragama Islam disambung senyap, dan dia nak kata apa? Sebab terpaksa ikut, kerana dia nak jaga keunggulan, berpaduan. Ini salah, kerana kefahaman pentingnya. Sebab itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tasawwaru fa inna tasawwaru, ini panggil tafakihu qabla an tasawwaru. Fakihlah, fahamlah hal-hal, betul, boleh, tak boleh, sebelum jadi pemimpin. Bila dah jadi pemimpin, tak boleh. Sebab itu dalam kitab yang kita baca, kitab dari Japun tu, dia tegang berkaitan ilmu fiqh. Ilmu fiqh dia boleh membawa, boleh menghasilkan seorang itu kepada kebajikan, dan ilmu fiqh juga boleh menghasil seorang itu kepada kejahatan. Maknanya seorang itu dia tahu ini tak boleh, maka dia akan hasil tadi, dia akan hindari perbuatan tadi. Jadi kita kena faham, bila kita nak jaga keunggulan, persaudaraan kawan kita, kalau dia buat kerja salah, maka kita tak salah, maka ketika itulah tidak ada istilah tak boleh dah tekuk pergi rosak keunggulan ni.
persahabatan kita ni ada salah atau tak salah. Kerana benar bukan dari siapa, benar adalah daripada Allah. Al-Haqqu min Rabbik. Allah Ta'ala letak ayat ini dalam Quran, la raiba fi, yang tidak ada keraguan. Jelas. Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran itu adalah daripada Tuhan, bukan dari siapa. Maknanya benar tetap mesti kena ikut. Malah adalah dia menentangnya serta nasihatnya kerana Allah. Itu inilah yang disebut. Dan sebagai tanda kebenaran dan keikhlasan persahabatan, keunggulan diri dalam bahasa berat bila hendak pisah dengan lawan diri, tidak dapat ditanggung diri kita. Bila pisah, maka didatangkan sedikit syair di situ. Ini murajah sikit. Wajadtu musibati, wajadtu dipanggil murajah. Bacaan dipanggil ulang sikit. Awal sikit. Kalau Quran kan, orang dapat Quran dia ada tasmi', kena tahu bahasa baru setiap hari. Setiap hari kena tahu bahasa. Lepas tu dia ada sabar. Sabar ni dia tahu baik, dia tahu bahasa baik, kena tahu. Dan wajah itu ulang orang jangan biar gitu. Itulah ilmu berasal Quran. Maka ikuti. Antaranya nak buka Quran mesti ada sembahyang, maka beradat juga kita dengan kita ada sembahyang, walaupun tidak menjadi haram. Tapi contoh nisbah atau ulama-ulama terdahulu ada sembahyang, maka asal dari Quran tadi kita ada sembahyang. Maka itu disebut. Jadi balik tadi dipanggil pun, iaitu nak pisah tadi tidak dapat ditanggung. Mungkin masuk syair sini, wajadtu musibati zaman jami'ah. Semua bencana zaman dapat aku tanggung. Zaman itu masa. Setiap masa ada masalah bencana. Ada ketika kita ada masalah berat, masalah ringan, masalah ni, ada sedikit ujian, sakit, sihat, itu semua. Itu disebut perjalanan hidup, sementara hidup ni. Maka kita dapat aku tanggung, dapat aku sesat satu-satu. Siwa waqadil ahbabi hayyinan, dan khut. Hanya pisah dengan kasih saja juga adanya. Berpisah dengan kasih kawan dia juga. Ini persahabatan tinggi lah. Ini yang disebut dalam syair itu. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulum bidarain al-ma'am. Kita pergi pada hak seterusnya, iaitu hak meringankan dan tidak memberatkan. Ini dijatuh pada orang buah lah. Orang buah, dia buah dia dan anak buah. Maka buah dan anak buah dia kawan juga. Maka di sini kalau kita berkawan, hak meringankan, mesti kita kena cuba untuk meringankan dan tidak memberatkan. Kerja lah, tapi tidak sampai membeban segala beban tadi. Kalau ikut betul ajaran Islam, dia faham. Tapi menjadi bagus itu kapalah persaudaraan, ada pergaulan, persahabatan. Itu biasalah. Biasa. Tapi hakikat perbuatan tak boleh buat. Macam tadi lah. Kalau kita tengok, disebut lah. Kalau tak ada seorang kawan itu tiada mengurangi kawannya, tiada memberati kawannya dengan seperkara yang akan menjikaikannya. Bahkan adalah ia meringankan tanggungannya dengan memikul setengah daripada kebutuhan.
Lalu kita berkawan, ada kawan kita ada masalah, saudara kita ada masalah. Dia cerita kepada kita dia ada masalah sekian-sekian. Bukan kita buat bodoh je, kata orang. Orang tahu je. Bukan lagi pula dari dia. Itu tak benar. Bukan kita ambil sedikit masalah dia, kita tanggung, kita selesai sedikit. Nak selesai lebih, tak boleh buat. Kita ada benda lain buat. Ini yang dipanggil hak meringankan persaudaraan. Maknanya hak pergaulan, persaudaraan, persahabatan antaranya ialah hak kita mesti meringankan, tidak memberati dia. Ini disebut jangan sekali dia membebankan kawan itu untuk menunaikan sebagian dari kewajipannya sendiri. Bukan nak duduk jauh sekali berpampu pula kawan tu masalah dia. Ini duduk tanggung masalah sendiri, mana dah dia pun beban pula. Ini tak benar. Janganlah dia mengharap suatu diberi kasih sayang terhadap kawan itu. Buat tu nak dapat pula kasih sayang tadi melainkan semua dengan Allah. Jadi itu tak ada salah berkasih sayang, bersahabat. Mesti kita kena tahu yang pertama ialah redha ataupun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan jadi wali. Ataupun menganggap sebagai semacam sumbangan dari agama. Maksudnya bila kita tolong, kita bersahabat dengan saudara kita, bila mukmin bersatu, berpadu, ia telah memberi satu sumbangan kepada agama. Jadi mukmin bersatu, comel, tak ada pecah belah. Jadi agama itu jadi lemah bila seorang tu agama yang ada pada diri ini jadi lemah bila dia berpecah belah lagi. Ini disebut dan berlapang hati untuk menemui Allah serta mendekatkan diri kepadanya. Kita kena lapang hati. Bila berlapang hati untuk menemui Allah serta mendekatkan diri kepada Allah, atas tujuan seperti itulah dia menunaikan kawan itu. Jadi dia tolong waktu pun kerana agama, kerana perintah agama, kerana perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Quran sebut dia firman Allah Taala tolong menolong wa ta'awanu 'alal birri di atas al-birr yang memperri kalau berri jadi gagak, birri ini kebaikan, kebajikan. Jadi wa taqwa, jalan-jalan kepada takwa, maka dia tolong. Jadi dia dapat sumbang tadi. Itu penting. Dan setengah para soleh ini berkata sebab kita memang kena ambil para soleh ini sebagai contoh kita. Kita nak ambil contoh orang sekarang yang banyak. Maka kita baca kisah-kisah orang soleh, wali-wali Allah, orang yang dekat diri kepada Allah SWT, yang menjadi kasih Allah soleh. Mereka kata orang soleh berkata ia membebani saudaranya itu, membeban saudaranya dengan suatu perkara yang tak dapat ditanggungnya itu, maka ia telah menganiayai saudara itu. Kita telah zalim dia, tidak mampu kita beban buat dia. Sesiapa yang membebani saudaranya pula dengan sesuatu yang pernah dia bebani semua itu, maka ia telah menyusahkannya. Dia kita bagi dia susah sikit, aku susah ramai kan, jadi perjalanan. Ini banyak berlaku di dalam kerja-kerja lah. Saya dulu nak dapat pakar ni, macam mana kena nampak, kena berpang kena ni, maka dia buat apa lain pula. Contoh macam itu, kita sebutlah lah. Dia bawa kena, kau ni tojo, kau ni pula. Nak bagi ibadah ni sampai masa giliran kita. Itu bukan bukan cara dia. Sedang belajar cara itu, dia ajar cara kita bersahabat tadi,
iaitu tidak sampai menyakiti tadi. Ada pula kata kita kena tu biar dia tahu jati diri kuat. Macam-macam lah istilah-istilah tu, nak biar jati diri kuat lah, apalah. Tapi perkara ni kena berhati-hati. Kerana inilah kita Nazir rahimahullah ta'ala suruh berhati-hati dalam perkara yang menyusahkan saudara tadi. Dan siapa yang tidak pernah memberi saudara ni apa-apa pun, maka itulah hal yang paling utama dan paling unggul daripada sekalian saudaranya. Bila seorang tu tidak berubah, tidak berubah saudaranya, bukan ditolong pula, maka itulah hal yang paling utama. Dan kesimpulannya disebut, jangan sampai ia menyusahkan kawannya sama sekali sehingga ia merasa tiada malu dengan kawan tadi. Kalau orang malu, tapi dia malu, ambil itu, dia ambil ini, dia ambil itu. Walaupun di sana ada kisah orang yang bersahabat begitu rapat, ambil apa-apa, ambil dia kisah, dia tahu dah kawan dia tu tak masalah. Tapi hak ni dia tahu, tapi buat muka dia malu. Maka di sini kata sehingga ia merasa tiada malu dengan kawannya. Ini kita takut ni. Bila seorang tu tak ada malu, fasna' ma syi'ta. Itu yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang idza lam tastahi, bila seorang tidak ada malu, fasna' ma syi'ta. Dia buat kita boleh orang dia buat kita tak malu pula tu, bagi dia tak masalah, boleh boleh. Ini yang kita takut tak minum ada sifat tadi. Jadi sepatutnya perempuan tadi dia telah membawa saudara dia, tapi dia rasa biasa, tak masalah. Sebagaimana dia tak ada malu dengan diri sendiri, dia buat kita diri sendiri, ada malu dah buat maksiat ke, maksiat zahir ke, maksiat batin ke, maksiat jelas-jelas dah ke, atau maksiat dalam ibadah ke, maksiat dalam ibadah nampak comel tapi busuk, buruk di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang kita takut. Dan maksiat dalam ibadah inilah yang payah untuk dibuat maksiat sebilah. Dia berasal zahir nampak comel dah, comel, dipanggil ikhlas. Sifat ikhlas comel, tapi sifat ikhlas ini yang akan menghalang dia daripada dekat diri kepada Allah Ta'ala. Nampak comel sifat ikhlas. Nak belajar hari ini, kita nak belajar apa? Kita belajar apa ikhlas. Aku sifat baca dulu, aku sifat. Tidak tahu sifat ikhlas itulah yang boleh meningkat ataupun menghijabkan diri kepada Allah Ta'ala. Macam mana? Dia tertipu ikhlas lagi, sehingga dia rasa dia sahaja yang ikhlas. Maknanya dia main kawasan ikhlas tu je, tak main sifat kampung kemunculan, main. Dia main sekitar sifat ikhlas tadi, tapi menghalang dia kepada Allah. Dipanggil gelap, sesat dalam jiwa. Dipanggil az-zulmat fil-nur, sesat dalam jiwa. Ada orang sesat dalam jiwa kan? Dia pada rasa dia sesat tempat jiwa dah. Apa? Kalau sesat dalam gelap, malah dia akan musuh. Orang di dalam ni, dia akan keluar musuh. Dia akan jadi manusia yang itu, insan dan sebagainya. Mungkin akan datang, dia akan masuk balik dalam gelap tu, tapi dia boleh keluar balik. Tapi orang yang sesat dan jiwa ni tidak akan keluar lah, melainkan dapat hidayah daripada Allah SWT. Taufik daripada Allah Ta'ala. Sebab dia sesat dah, ada dia. Maka dikatakan, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sejelek-jelek kawan ialah kawan yang sentiasa memberati kamu dengan perkara yang tak tertanggung. Kita tahu bahawa kita tidak boleh bagi hukum. Ini masalah. Tak apa
pun belajar ni. Saya ni buat jadi pagi lagi. Ni sebagai menyebabkan menyebabkan kamu bersikap sebesar dan menyerah dan menyedihkan kamu. Sebut tu. Jadi bila dia bagi tugas kepada kita, tugas ataupun bebanan yang tak dapat kita nak tanggung, kita pun tak nak buat apa dah, menyebabkan kamu bersikap sebesar. Jadi sebesar dan menyirik dia sebut kepada membuat berbagai alasan, menyebabkan kita buat cipta, buat macam-macam alasan gini. Kadang kita terpaksa dusta, tipu. Jadi dosa tipu tadi bukan orang tu saja kena, orang yang membuat juga lah, kerana dia yang membuat seorang tu jadi kita. Dan dia tidak tahu dah seorang tidak mampu keadaan tu, dia buat juga. Ini memang sejarah. Kalau setengah tu kita tengok tak apalah buat, belajar apa tak tahu. Mesti tunjuk ajar jauh sekali, tunjuk sekali, dia buat sekali, malah pula nak kena. Jadi sebab tu lah kita ta'lim dalam kitab dipanggil, kalau kita orang masuk pondok, dia akan belajar kitab beritahu untuk asalnya. Kalau belajar di luar negeri panggil kitab ta'lim. Permulaan tu mesti belajar seorang tu 3 kali. Selepas 3 kali itu baru malah ni 3 kali dah habis, baru sekali kawan ni pun kata ni buatkan ni buat kini malah dah kedua. Ni bukan cara dia. Ini bukan cara, kerana benar-benar dia ajar kepada kita supaya kita jaga persaudaraan tadi, sifat persahabatan tadi. Sebab sifat kita tadi, lalu bila orang bahasa tiga pun manja sungguh dan sebagainya. Bukan, ini berkaitan sifat yang mulia, sifat yang nak jaga persaudaraan tadi. Itu disebut. Jadi bila kita bagi beban yang tidak mampu persaudaraan tadi, maka orang itu dia salah. Buat nak jadi ini berambil je lah. Akhirnya bila jadi sebagai maka dicipta salah gini sebagainya. Lalu Allah berkata yang menyebabkan orang yang putus hubungan antara satu dengan lain ialah taklif, iaitu taklif ini beban, iaitu memberatkan diri orang lain dengan bermacam-macam permintaan. Itu disebut menyebabkan orang tak mau kawan kita tu. Sebab apa? Sebab kita suka beban dia. Itu mampu yang engkau kita aku boleh mampu lah. Dulu apa ni mampu, tapi dah lapor lah, setengah tu dah lapor. Maka perlu diperhati dari dia akan beban. Maka itu disebut orang berkata punggai yang menyebabkan orang putus hubungan. Dari putus hubungan, siapa yang menyebabkan putus hubungan? Orang itu bukan kita, orang yang melakukan tadi, menyebabkan seorang itu nak jauh. Tengok dia tu lari lalu. Sebab apa? Nampak dah dia ni akan bagi beban, akan mitok ni, akan mitok tu, mitok ni, sedangkan tak mampu lah tu. Ini disebut dalam bahasa taklif. Jadi bukan putus hubungan seorang itu disebabkan mulut saja, mulut betul lah sebagainya. Antaranya sebelah sini iaitulah at-taklif. Itu taklif, hukum taklif, hukum wajib, itu beban. Tapi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita itu tak zalim, dibagi manfaat untuk diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah Ta'ala tidak beban. Kallafa yukallif. Jadi menyebabkan seorang lebih putus hubungan tadi tidak taklif.
Kerana itu yang membuatkan dia orang lain itu jadi banyak dengan permintaan tadi. Seorang kawan Zali kawannya ziarah damai lalu dia memberatkan kawan itu dengan berbagai tanggungan, tapi kawan itu pun memutuskan hubungan dengannya. Tengok dia nak lari jauh. Perkataan macam mana? Dari mana tu? Lagi ziarah, namun dari ziarah. Sampai jumpa orang tu, kawan dia tu, maka dia berubah ni, puas tu. Ini tak benar. Biarlah seorang tu bila saudara kita bertemu dengan kita, dia rasa suka. Dia suka. Bukan dia apa kalau kereta tak bawa kereta bunyi nak mandi tau. Ada rumah tak tu? Ada. Nak nasi bawah tidak. Buat cara nak balik fikir apa nak kena ni kena tu. Jadi itu pun dah tenang. Apa dah lagi siapa? Nak ambilkan kawan. Jadi itu ada. Perlu dipelajari. Kita hidup di dunia ini panggil muamalah. Kita ada hubungan dengan orang lain. Mesti muamalah hubungan dengan sama makhluk itu perlu dilihat. Kita tengok bahawa buku surat yang kita tengok ni, yang kita baca ni, Sabah Kok ke-8 ini tak ada kaitan. Ia menegakkan hubungan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia perlu jaga. Gitu dibahas. Hubungan Allah ramai bagus, ramai kan, tapi hubungan dengan manusia perlu dijaga juga. Itu disebut akhirnya kawan itu pun memutuskan hubungan dengannya. Alhamdulillah. Benar Ja'far bin Muhammad As-Sadiq radhiyallahu anhu berkata dia, seberat kawan beriku ialah kawan yang suka menyusahkan dirinya kerana ini kata Ja'far Muhammad As-Sadiq radhiyallahu anhu dua tadi. Ini kita tengok pemerintahan Nabi lah, pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kita ingat Pak tadi, pemerintahan Umayyah, pemerintahan Abbasiyah, dia ada nama-nama sikit-sikit. Abbasi, dia nama-nama tu. Jadi di sini disebut sebuah kawan padaku, kawan yang bukan padaku ialah kawan yang suka menyusahkan dirinya kerana itu balik. Nampak dia kita temui dia macam-macam nak tolong, nak tolong kita ni. Kita puasa pula. Sedangkan aku terpaksa berkira tak ada. Aku pula kira-kira dan seringan kawan pula. Ialah kawan yang bila aku bersamanya sama seperti aku duduk seorang diri. Ini sebut bila kita duduk dengan kawan tu, nak kawan yang baiknya kawan tadi, sehingga kita duduk dengan dia ibarat kira seorang juga. Tak ada berubah apa-apa. Itu yang terbaik disebut. Ini yang payah. Tapi berlainan dengan orang sebelum ni, bila duduk dia ada dua orang, adalah esok buat ni, esok buat tu, tak salah. Tapi berhati-hati bila kita melihat keadaan orang tu tadi. Orang tu macam berat, tak boleh nak buat, dia ada masalah dari kerja lain, maka kita tengok jangan dia atur cara lain untuk mengingatkan diri dan cara menyusahkan ini ialah kalau tidak saya tiada membantah kawannya dalam melakukan ibadah sunnah. Ibadah sunnah disebut. Anda cara lain ialah hak lain cara lagi. Ada lagi cara untuk meringankan diri yang jadi menyusahkan ialah hendaklah ia tiada membantah kawannya dalam melakukan ibadah sunnah. Maka suruhlah ni buat kau lagi je buat sunnah, tidak sunnah kaya
baca sembahyang tunggu lama, dia besar kawan dia tu. Sembahyang tu ada hak wajib, sembahyang ada sunnah. Buat apa wajib dia, sunnah tinggal pun lewat hari. Jadi dia cuba mengubahkan, tidak boleh. Sedangkan sembahyang kita kena gabung semua. Yang wajib kita jaga, kerana salah je hak wajib dari hukum dan sebagainya ada sah ibadat kita. Dan hak sunat sebagai tampung, kita buatlah ke hak sunat, hak ayahnya, abang semua tadi. Dan sekumpulan para salaf dan bersahabat mereka, tidak ada seorang dari mereka yang makan terus sepanjang hari, tidak pula ditegurnya mengapa ia makan terus, mengapa ia tidak puasa. Jadi setengah kita orang salaf dulu dia biar perbuatan kawan dia tadi, kita apa ni, apa tu, jadi menyusahkan untuk dia menjawab. Jadi kalau kita baca dalam kitab-kitab ni, apatah lagi dalam kitab Sabilul Muhtadin, kerana Syekh Muhammad Al-Syekh Al-Bajir rahimahullah ta'ala banyak masalah-masalah yang bermain di sekitar kita. Ini begitu juga dalam kitab Minhajul Mu'min, nasihat kepada seorang kita dipanggil bimbingan kepada seorang muslim itu perlu diikut adab tadi. Adab ini, adab tu, adab ni, barulah comel. Maknanya nak berkawan pun kena ada ilmu, berkaitan kawan tadi. Itulah kita sambung balik berkaitan ni, yang kita akan masuk balik berkaitan di bawah tu. Dia boleh jika seorang bebas melakukan empat perkara mengikut dalam rumah saudaranya, maka telah sempurna kemesraan mereka. Mereka bebas makan bersama, bebas buang air kecil, besar, biasa sembahyang, biasa tidur. Ini pekat tinggi lah. Sebab ada orang bersesa berkaitan ni. Ini kita akan bahas balik. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azim sultani. Allahumma ij'al jam'ana hadha yawman marhuma wa taqabbal min ba'dihi. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.